Tengok. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa li'ulumihi fid darain. An Abi Qatadah al-Ansari radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi rak'atayn al-ulayayn min salati adh-dhuhri bifatihatil kitab wa surataini yutawwilu fil ula wa yuqassiru fil thaniyah wa fi rak'ataini al-ukhrayaini bi ummil kitab wa kana yutawwilu fi rak'atil ula fi salati subhi wa yuqassiru fil thaniyah. Daripada Abi Qatadah al-Ansari radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Fatihah dalam dua surah dalam dua rakaat yang awal daripada solat zuhur. Baginda memanjangkan bacaan pada rakaat pertama dan memendekkan bacaan pada rakaat yang kedua. Pada dua rakaat yang lain, baginda membaca dengan Ummul Kitab. Pada salat subuh, baginda memanjangkan bacaan pada rakaat pertama dan memendekkan bacaan pada rakaat yang kedua. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam Kitab Al-Adhan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, ini golongan Ansar, antara sahabat Nabi yang utama, yang faqih. Dia kata kana, tuan-tuan, dalam bahasa Arab dia ada kana, bila guna dengan kana ni past tense. Tapi selepas itu kita sebut dulu kan, ada yaqra'u. Yaqra'u ni ialah present tense. Dia menunjukkan bahawasanya bila kata kana ni pasal benda tu dah lepas, Nabi dah tak ada. Abu Qatadah cerita ketika Nabi dah tak ada, jadi dia mengimbau dulu ni. Tapi bila dia kata yaqra'u, maknanya benda tu present tense. Pada ketika yang Nabi buat tu present tense, dia menunjukkan kepada itulah kebiasaan Nabi. Itulah benda yang Nabi buat. Dia benda tu bukan sekali Nabi buat, bahkan dia berterusan menjadi amalan Nabi. Apa yang Nabi buat? Yaqra'u fi rak'atainil ulayaini, baca pada dua rakaat yang pertama daripada solat zuhur dengan Fatihatul Kitab. Jadi Nabi itu sebagai imam kan, dari imam Nabi baca Fatihah. Jadi yang ni kita rujuk kepada hadis yang awal dulu yang kita dah bincangkan panjang. Maknanya Fatihah ini wajib dibaca, yang disepakati bagi imam dan bagi orang yang solat seorang diri wajib baca Al-Fatihah, tak ada khilaf yang tu. Khilaf yang kita katakan hari itu ialah pada makmum dalam solat jahriyah, solat yang dibaca kuat, iaitu maghrib, isya, subuh, Jumaat. Dan juga kalau dalam sebagian pendapat yang agak kuat juga dalam solat gerhana. Kalau gerhana buat waktu siang, dibaca dengan kuat juga. Jadi itu yang khilaf, makmum nak kena baca ataupun tidak. Tapi gambaran yang di sini ialah untuk zuhur. Jadi kalau untuk zuhur, kita rujuk balik kepada khilaf itu. Kalau tuan-tuan nak pegang kepada baca, bacalah. Kalau tuan-tuan nak pegang kepada tak baca, untuk makmum tak baca. Tapi Nabi ni baca pasal Nabi imam, dan kata imam tak terlepas. Baik, kena baca dalam dua rakaat, dalam kedua-dua rakaat dengan Fatihah. Dalam hadis disebut berkaitan Fatihatul Kitab. Itu nama bagi surah Al-Fatihah. Dan bukan takat Al-Fatihah, each point dia bukan berhenti pada Fatihah tu saja. Pasal Fatihah dah sebut dalam rakaat yang awal, dalam hadis yang pertama. Nak sebut berikutnya wasurataini, dan Nabi baca dua surah. Rakaat pertama satu surah, rakaat kedua pun satu surah yang lain.
Maknanya walaupun tidak dibaca dengan kuat, bukan solat jahriyah, surah tu Nabi tak tinggal untuk dibaca. Bukan sekadar Fatihah saja. Jangan kita sangka mentang-mentang solat orang tak dengar, baca Fatihah sudah tutup, terus rokok dan seterusnya. Itu tidak menepati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun disepakati ulama yang wajib hanya Fatihah saja, kita jadi imam baca Fatihah. Kadang-kadang orang pun heran, pasal apa imam ni cepat? Rupanya kadang baca Fatihah aja pun dah lah Fatihah tu speed. Baru nak mula takbir, ialah kita dah terbiasa takbir dengan isti'adzah, lepas tu kita baca doa istiftah kan. Baru nak baca Fatihah, ialah zuhur kan. Kalau maghrib kita tahulah ambil pendekatan yang mana. Zuhur, asar ni barulah baru 3 ayat rukuk dah. Jadi macam tu kena pecat je boleh jadi imam. Kalau dia kata dah saya tak tahan nak pergi toilet, dah jadi toilet janganlah sembahyang jadi imam. Pergilah toilet dulu. Ada banyak urusan kan. Jadi benda tu perlu diperhatikan betul-betul. Pasal benda tu memang menyusahkan makmum. Yang jadi imam dia kena jaga. Nabi baca Fatihah dan Nabi baca surah. Poin yang berikut tadi surah, kena baca surah. Kalau kita solat seorang diri pun baca surah tu. Kalau kita jadi imam tentu juga kena baca. Kalau makmum pulanglah Fatihah. Kita baca yang dituntut Fatihah. Surah tu kalau kita nak baca, selama mana dia tidak mengganggu, tidak melambatkan, bacalah. Tapi Nabi buat. Baik, poin yang ketiga nak sebut di sini ialah Nabi memanjangkan yang pertama. Pilihan surah tu diambil kira. Pada rakaat pertama Nabi panjangkan. Jadi dalam bab ini para ulama sebutkan ialah maksudnya surah yang dibaca pada rakaat pertama hendaklah lebih panjang daripada yang dibaca rakaat yang kedua. Itu asalnya. Kalau tak baca ataupun kita baca pendek, kita jangan reverse, patah belakang balik untuk baca dalam susunan Quran tu. Kita dah baca surah apa kita kata Al-Kafirun umpamanya, rakaat pertama dah baca Al-Kafirun, maka kita pilihan berikutnya ialah baca surah selepas Al-Kafirun tu untuk rakaat yang kedua. Jangan patah belakang balik pergi baca At-Takatsur pula rakaat yang kedua. Maksud yang itu dikira tidak menyamai perbuatan Nabi. Nabi pertama At-Takatsur lebih panjang daripada Al-Kafirun. Jadi yang ni Nabi baca panjang yang pertama, pendek yang kedua. Tapi juga bila kita baca baliklah hadis, ada ketikanya yang Nabi baca rakaat pertama tu lebih pendek daripada yang kedua. Contoh, tapi ingat Nabi baca Al-A'la kan? Rakaat pertama Al-A'la kan? Rakaat kedua Nabi baca apa? Rakaat kedua lepas Al-A'la surah apa? Al-Ghasyiyah. Mana lagi panjang? Al-A'la baru 19, Al-Ghasyiyah 26. Kan? Ada hadis Nabi baca macam itu. Jadi yang tu macam mana nak sesuaikan dengan ayat ni, dengan hadis yang ini? Yang pertama sekali ulama tafsirkan maksud memanjangkan yang pertama itu pasal yang pertama itu ada doa iftitah, ada isti'adzah, baru baca Fatihah, lepas tu baca surah. Dihimpunkan yang tu panjang, yang kedua pendek daripada yang tu pasal cuma Fatihah dan surah. Belum kira jamu usali lagi. Usali tak masuk lagi sembahyang. Usali belum masuk. Dia dah bar baru masuk. Cuma kalau kita pakai tafsiran yang seperti itu, tetap juga kena pilih kalau rakaat yang kedua tu panjang pun janganlah panjang tu melebihi pada komplit set tadi ni. Itu satu tafsiran. Yang keduanya yang disebutkan ialah tetap juga kenapa kalau nak baca pendek rakaat pertama, yang kedua tu panjang, pasal Nabi buat macam tu, hendaklah surah yang rakaat yang kedua tu surah yang selepas, bukan yang sebelum. Faham kan? Kena surah pasal
Al-A'la, lepas Al-A'la susunannya ialah Al-Ghasyiyah. Jadi kalau buat macam tu tak apa. Mungkin dia panjang sikit daripada yang pertama, tapi susunan dia selepas. Kalaulah kita, mana dia ada dua, satu panjang yang pertama, pendek yang kedua, ataupun yang pertama tu, yang kedua tu ialah surah susunan yang selepas. Dua pilihan yang ada untuk dibaca. Kalau kita langgar dua-dua. Maksudnya jangan sampai kita melanggar dua-dua. Dahlah baca yang pertama pendek daripada yang kedua, tak ikut susunan pula tu. Yang tu mana tak ada ruang dalam petunjuk Nabi SAW. Kita baca keratan ayat daripada surah Al-Kahfi umpamanya rakaat pertama 10 ayat. Lepas tu rakaat kedua patah balik baca Al-Baqarah, belasah 20 ayat pula. Yang tu langgar sunnah tu. Langgar sunnah kena memendekkan yang pertama, panjangkan yang kedua satu part, yang keduanya tak ikut turutan. Tapi ada juga imam yang macam tu, tak tahu lah macam mana dia boleh susun. Rakaat pertama pendek 3 baris. Rakaat kedua punya goreng punya panjang, satu muka. Dia lupa kot. Jadi kena imam dia kena sukat siap-siap benda tu. Dan kalau kita, kadang kita baca panjang, kena hari yang lupa ni, surah Al-Falaq pun tak lepas, kan? Al-Kafirun tak jumpa jalan pulang, nak sampai lakum dinukum tak sampai-sampai, kalau hari kita lupa, kan? Jadi ketika tu kita walaupun tu 5 ayat, tapi dah tak lepas, berhenti dekat mana ayat yang ada, rukuk lah. Daripada sekat macam tu, makmum subhanallah, makmum betul tak dengar. Dengan makmum pun pening. Kalau surah yang familiar tak apa, ni surah yang kita baca tu siapa pun tak hafal. Jadi kalau kita dah terbanyak, let's say kita baca 5 ayat, sepatutnya Al-Kafirun 5 kena ayat. 3 balik 6 ayat. 6 kan? 6 ayat. Kita terberhenti takat 5 aja. Tak apalah 5 tu, dah lupa. Nak macam mana? Surah yang seterusnya bacalah, janganlah lebih daripada 5 tu. Buatlah pendek, ambillah 3. Qul Allah tu 5 kan, boleh lah. Qul Allah boleh lah. An-Nas ke Al-Falaq ke pendek. Kalau nak baca pendek-pendek juga, rakaat pertama Al-As, yang kedua Al-Kautsar. Fair 3. Walaupun dia sama, tapi rakaat pertama tu memang dah panjang pasal ada doa fitah apa sebagainya, kan. Jadi dapatlah benda yang disebut dalam hadis ni. Ini baru baca hadis yang ni. Kita tak baca lagi ada hadis Nabi SAW yang membaca qadar 30 ayat. Rakaat pertama Nabi baca qadar 30 ayat, dan rakaat yang kedua Nabi baca separuh daripada itu. 30 ayat ni sama baca surah Sajadah, kan? Al-Kautsar 10 kali. Kita boleh juga, kan? Dah tak ada apa surah yang hafal, ulanglah Al-Kautsar tu. Tapi jangan buat selalu, jadi bid'ah. Jangan jadikan kebiasaan. Itu yang Nabi dalam riwayat hadis sahabat sebut, Nabi baca 30 ayat, rakaat yang kedua separuh daripada tu. Bayangkanlah as-sajadah. Kalau kita baca as-sajadah ni berapa lama? Kalau subuh awal macam sekarang ni, syok lah lepas sajadah, rakaat kedua baca Al-Insan, kan? Kalau dah subuh ke 6.20, janganlah baca macam tu. Orang nak pergi kerja. Itu yang akhirnya jadi macam hadis Muaz, kan? Panjang sangat baca, imam berhenti, dia bayang sendiri, nak ulang, duduk kat sini, duduk pasal pandan, nak kerja kat pagi, nak lalu jam lagi, nak masuk ke 8. Jadi sukatan itu perlu diketahui. Baik, dan yang berikut jalan hadis disebut wa fi thaniyati wa yuqassiru fi thaniyah wa fi rak'atayn al-ukhrayaini, pada 2 rakaat yang kedua yang berikutnya, bi ummil kitab. Mana rakaat ketiga dan keempat Nabi baca ummul kitab. Hadis ni guna nama lain pula, ummul kitab. Bukan surah yang berbeza, surah yang sama, Fatihah juga tu. Itu. Dan isyaratnya ialah rakaat ketiga dan keempat tidak dibaca surah. Jadi imam macam panjang sangat. Imam ni rakaat pertama panjang, kedua panjang, tiga panjang, 4 pun panjang. Zuhur rupanya dia bantai baca surah 4. Dalam hadis Nabi baca pada pertama dan kedua je.
Yang ketiga, keempat tu tak payahlah, Fatihah saja sudah. Baik, pasal tu dia jadi pendek kan. Baik, wa kana yutawwilu fi raka'atil ula fi salati subhi. Dalam solat subuh Nabi panjangkan rakaat pertama, dan pada rakaat yang kedua Nabi pendekkan dia. Tapi kalau kita tengok Jumaat tu as-sajadah 30, al-insan 31. Jadi maknanya dia bukan exact pada surah tu saja. Perlakuan itu sendiri semua sekali boleh masuk di situ. Dan kena ingat juga, kalau bangkit dia dekat pukul 7, 72 minit syuruk, janganlah rakaat pertama tu panjang-panjang. Sukatlah juga, mentang-mentang kata panjang. Janganlah. Pasal tu Nabi suruh subuh tu kena buat cepat, kena awal, supaya bila kita boleh baca panjang. Nabi kan dalam solat, kita baca hadis dulu, para sahabat bila bangun untuk solat subuh dengan Nabi tu tak kenal siapa kawan sebelah, tengah gelap lagi. Zaman tu ada lampu kan, tapi bila dah habis solat, nampak kenal lah kawan sebelah. Mana sampai nampak cahaya cerah. Panjang solat subuh Nabi. Tak ada seguk-seguk kita kan. Baik, hadis yang pertama. Hadis yang berikutnya. Ya. Bagaimana dengan lain-lain solat? Isya, Maghrib. Dengan zuhur. Dengan Isya, Maghrib, dengan Asar. Kita kata apa baca? Tambah sekali lagi. Kenapa? Kita kias ke? Surah-surah yang apa nama rakaat yang lain. Bukan. Solat yang lain lah. Ya, itu kebiasaannya. Maknanya kalau itu dibaca panjang, demikian juga dengan yang lain. Nabi juga membaca. Dan itu boleh diperhatikan dengan contoh-contoh ayat yang disebut oleh para sahabat. Apa yang Nabi buat, memang Nabi panjangkan yang pertama dan memendekkan yang kedua. Itu pattern dia. Ini bukan kes, dia datang dengan riwayat yang lain. Umdatul Ahkam dia tak himpunkan semua riwayat, dia letak core saja, teras dia, umdah. Hadis-hadis yang lain juga ada dengan lafaz yang umum. Bila lafaz yang umum ada, dia include yang lain sama. Jadi tak timbul isu mengkiaskan dalam ibadat. Dan bukanlah kias dalam ibadat dia totally tak boleh, ada part dia, ada dia punya disiplin. Baik, hadis yang berikutnya. An Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghrib bit-tur. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jubair bin Mut'im berkata, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah At-Tur ketika solat maghrib. Ini contoh surah yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seperti mana yang kita sebutkan tadi, ini macam satu, bukanlah kali pertama, tapi Nabi menjadi kebiasaan juga, kerap juga untuk Nabi baca. Bukan wajib kena baca At-Tur tu, jenuh nak menghafal pula itu nanti. Tapi kalau hafal elok lah kan. Dah tahu nak baca ni, kita try hafal pula, tengok macam mana. Tapi kalau berhafal, ada setengah petua menghafal ni, kalau tambah kalau yang lelaki kan, memang kita semua sekali lah, untuk dah siapa nak hafal, antara petua nak mengukuhkan hafalan ialah baca dalam solat. Tapi kalau tengah nak hafal baca dalam solat sampai ganggu khusyuk, hentikanlah. Nak ulang-ulang sampai tak ingat rakaat lah dah. Petua tu petua, kadang-kadang tak sesuai dengan orang. Ataupun kalau kita dah jadi imam, kita baru baca ayat baru hafal, duk sangkut terlangkau-langkau macam tu, tak sakit hati orang makmum di belakang. Saya rasa saya pernah cerita dulu kat tuan-tuan, masa mengaji Jordan dulu. Tok siap masjid mana atas dia jadi imam tak datang. Baca mukadimah tu, dia baca surah Al-Qiyamah. Di tengah-tengah tu tak tahu dia lencongan ke mana, keluar surah lain. Kita tangkap lah surah yang pertama tu Al-Qiyamah, kita hafal 2-3 ayat tu. Lepas tu yang ni connection dia berkelain ni. Lala sekali, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Macam kalau tuan-tuan baca surah apa yang ada tertukar tu, Al-Ghasyiyah, Al-A'la dengan Watin dengan Al-As.
Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang tu kemudian ad-duha dengan al-a'la kan. Ada part-part yang kita terkeliru tu. Jadi kalau nak menghafal pun jangan try lah dalam solat nanti dulu lah, bagi dah mahir baru try dalam solat. Tukar ke lain. Baik, jadi ini contoh surah ayat Maghrib macam ni. Siapa yang ada keazaman, insya-Allah mai tuan-tuan kita try hafal, tengok atur ni. Berapa ayat ah? Tengok ada cek. Kau tengok Datuk, kau nak tengok. Berapa ayat? 49 je. 49 je. Nak pasal tak familiar. Dia bukan baca pada Jumaat kan. Kalau Yasin baca pada Jumaat, bolehlah ingat macam tu. Atur ni duduk celah-celah juzuk 28 29 tu. 27. Kalau Al-Jumu'ah ke As-Saf ke Al-Munafiqun tu 11-14 ayat macam tu. Rajin buka. Adik atur ni jangan-jangan orang buka. Lintas kat situ. Tapi tengok, bila kita baca hadis kita, oh Nabi baca yang ni. Surah dia pun tak tahu tak jumpa. Dah pasal masa Ramadan dulu baca tak sempat habis. Sampai dah ujung-ujung tu dah sibuk dengan kuih raya. Tak khatam gitu kan. Yang khatam jumpa lah, yang tak khatam tak jumpa atur tu. Baik, hadis yang berikutnya sikit lagi. Anil Barra ibn al-Azib. Anil Barra bin Azib radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana fi safarin fa shalla al-isha al-akhirata fa qara'a fi ihda ar-rak'atayn bi wat-tini waz-zaitun fama sami'tu ahadan ahsana sautan aw qira'atan minhu. Hadis riwayat al-Bukhari. Daripada Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dalam satu permusafiran, perjalanan, baginda mengerjakan solat Isya yang akhir dan membaca dalam salah satu rakaat dengan wattini wazzaitun. Aku belum pernah mendengar seorang pun yang lebih baik suaranya atau bacaan daripada baginda. Apa isyarat di sini? Yang pertamanya ini cerita musafir. Bila musafir, kita gagak-gagak nak bayang apa? Solat ni 2 rakaat. Qasar kan? 2 rakaat lah. Jadi dalam salah satu rakaat tu dia tak sebut rakaat mana. Kadang-kadang sahabat dia dengar tapi dia tak ingat, jadi dia tak sebut. Salah satu rakaat nak. Riwayat je begitu. Nabi membaca dengan wattini wazzaitun. Ini pun tak jumpa jalan kadang-kadang tu. Wattini wazzaitun. Dah kita pun hafal kan. Tapi bila mai dia lupa, tak usah kata apalah, Fatihah tu mujurlah, jangan-jangan orang lupa. Dak kalau Fatihah tu orang lupa masa bila? Lupa baca langsung, tukar baca surah ya. Yang tu memang selalu jadi. Tambah kalau solat tarawih dekat-dekat dengan raya pula kan. Baik. Nabi baca wattini wazzaitun. Ini salah satu yang dibaca oleh Nabi. Baik. Disebut oleh Al-Bara al-Isya al-akhirah. Nabi melambatkan Isya tu sebenarnya. Isya tu dibaca lewat. Bila dah lewat, Nabi tak baca panjang. Ini pasal solat dengan sahabat kan. Pasal takut memberatkan. Bahkan Nabi pun sebut tentang solat Isya ini, Nabi memang lebih suka untuk ia dilewatkan, tapi tak bimbangkan masyaqqah, bimbangkan kesukaran kepada para sahabat. Tu yang Nabi buat awal solat Isya tu. Tapi bila buat dah pasal musafir, Nabi buat lewat, maka Nabi pendekkan bacaan tu. Takat wattini wazzaitun. Kalau tidak kita akan jumpa Nabi membaca surah yang lebih panjang daripada tu. Baik, itu satu poin. Yang berikutnya, Al-Bara kata, aku tak dengar yang lebih sedap lah daripada Nabi baca. Walaupun pendek, tapi bacaannya dengan sedap. Bukan baca macam baca surah lama-lama. Wattini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Tak ada feel. Tak ada feel. Dan hadis yang seperti ini satu isyarat bahawasanya memang kita selain daripada hadis-hadis lain yang lebih jelas, yang Nabi perintahkan kita untuk memperelokkan bacaan Al-Quran. Zayyinul Qur'ana bi aswatikum.
hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kamu. Jadi dihukumkan mustahab, disukai untuk kita membaca Al-Quran dengan elok dan sebutan yang betul dengan suara yang elok, yang paling baik. Tak salah ambil kelas vokal untuk baca Quran ni. Dan tuan-tuan, sebenarnya yang bagi sedap tak sedap baca Quran ni ialah pada sebutan. Bukan kena belajar lagu tu, belajar tarannum tu kan. Itu bukan faktor utama. Faktor utama ialah sebutan. Kalau ijazah tak sedap, buat lagu macam mana pun. Waladhalling, atau belah baling, tak sedap. Nak belah baling, waladhalling. Idza jaa nasrullahi wal fath, tu belah utara. Allah siratal laji, tu belah sini ya. Tu belah sini. Dah, sebenarnya benda tu boleh repair. Ada orang kata saya tak ada suara. Yang bercakap tu suara lah kan. Betul kan bukaan mulut, rahang apa semua tu, cara sebutan. Dan suara kita sekitar peti suara kita tu, dan huruf Arab ni dia pun tekat kerongkong ni. Bawah sekali lah hamzah. Bukan suara dada. Pasal tu kalau tuan-tuan dengar yang dalam TV mari teranum suara perut, mana ada suara perut? Suara keluar apa ni? Daripada peti suara kan. Huruf daripada halqum lah sekali di sini. Selebihnya di mulut ya. Di mana kita letakkan huruf tu, lidah tu letak tempat yang betul, fungsi gigi, fungsi gusi, itu akan bila betul sebutan, bunyi jadi sedap. Bunyi akan jadi sedap. Dan bila bunyi sedap, kita cuma tambahkan dengan lenggok. Dan lagu ni dia lagu yang nature sebenarnya. Bukanlah kena belajar, nak kena macam belajar muzik tu. Tapi kalau di Mesir atau geng-geng yang taranum ni, dia memang gunakan gambus tu lah untuk dapatkan lagu. Pasal lagu Arab, jadi dia gunakan gambus untuk dapat lagu. Dah pandai yang tu dia bawa masuk dalam Quran. Kerana itu ada timbul pro and con dalam bab melagukan Quran. Pasal ada puak-puak yang lajak, dia terlajak ke depan sampai hilang maksud memperelokkan bacaan tu. Dia lebih kepada lagu, dia lupa kepada maksud. Jadi kok mana pun khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perurusan ialah yang pertengahan. Kita tidak boleh menafikan tentang pentingnya melagukan Quran. Bayang kalau tuan semua jadi imam baca straight macam tu, bosan. Kita betul nak feel. Tapi kalau kita dengar imam baca, kalau kita dengar Syekh Abdul Rahman Sudai semuanya, dia baca sampai pada ayat azab, intonasi dia lain, sampai ayat gembira ayat lain. Kalau tuan-tuan dengar Syekh Muhammad Jibril, imam daripada Mesir tu, rakaat solat dia tu lagi panjang daripada mana-mana imam yang lain kalau tarawih ni. Tapi di mana dia cerita dia, itu semua dengan lagu. Sebenarnya rhythm yang dia bawa tu, itu ada nama dia tu, ada lagu tu. Semua ada lagu. Budak kecil Qari Muhammad Jawad apa nama tu, semua ada dia punya lagu. Kita tak penting nak tahu nama lagu tu. Bila kita boleh renggukkan kena dengan makna, itu termasuk dalam tuntutan sebenarnya. Dan kalau kita switch, kita tukar pun tak apa. Tukar lagu ni, tukar lagu ni. Yang dia orang duk tilawah tu, untuk sepanjang beberapa belas tahun ni, dia dah step kan, dia dah boh togi dah tu. Harakat pertama banyak ni, harakat kedua pattern ni, dan seterusnya. Pasal tu kalau dengar tilawah Al-Quran kebangsaan memang bosan. 13 negeri, 26, 28 peserta, pattern sama lah. Tapi kemudian dia dah mula terbuka sikit dan sebagainya, dia dah longgarkan benda tu dan lebih menepati maksud. Makna dilagukan, ya dilagukan, tapi berhenti tempat yang sepatutnya, disesuaikan dengan ayat. Jadi pendek kata ya, kalau belajar lagu Quran setakat separuh masa, dia memang tak sampai maksud. Dia betul-betul mahir, dia boleh menghayati balik. Kalau dia tak belajar langsung pun, mungkin dia tak dapat maksud. Dan lagu ilmu taranum Al-Quran bukan sebahagian daripada ilmu Quran. Dia ilmu seni suara. Dia tak masuk dalam ilmu Quran. Dia ilmu seni suara, dan seni suara digunakan untuk Quran. Dia alat saja, tool, bukan dia punya maksud. Kalau tuan-tuan rajin dalam YouTube, dia ada dia potongan-potongan siri.
Di Arab dia ada TV Iqra. TV Iqra ni bagus, banyak rancangan dia. Ada satu slot tu dia panggil Syekh Syaharzad, nama moderator dia tu, baca pun sedap. Dia panggil 2 orang qari yang memang pandai lagu ni. Dia akan terangkan pattern lagu ni, macam mana bentuk dia, lagu ni macam mana bentuk dia. Dia akan kemukakan lagu qari-qari Mesir yang lama-lama tu. Sagi orang call daripada seluruh tanah Arab ni, yang kritik, yang apa semua dia tu memang kalau boleh pandai bahasa Arab, memang boleh macam kita attend online lah, Open University punya kelas lah, macam tu. Dan kalau nak betulkan sebutan huruf, siapa yang rajin, kalau pun mungkin tak apa faham Arab, tapi kita boleh faham dia punya sebutan. Tuan-tuan type Dr. Aiman As-Suwaid. Aiman As-Suwaid, dia ada 2 PhD, satu dalam bidang linguistik, satu dalam bidang Quran. PhD di Mesir dan PhD di Ummul Qura. Dia Aiman As-Suwaid, Suwayd. As-Suwaid. Dia akan sebut sebutan huruf satu persatu tu. Boleh praktis. Dan kita yang jadi silap ni pasal sebutan tempat letak tu salah. Tu bunyi tak pernah sedap. Dan juga faktor kena ingat, faktor ada juga bila huruf tu kena menggunakan gigi depan. Bagi yang tak berapa ada gigi tu, ada gangguan jugalah. Tak boleh nak kata lah. Bila jenis gigi yang boleh tolak ke depan tu kan, yang tu susah sikit. Nak buat macam mana kan. Sekarang pun dapat, tak apalah. Jadi itu antara pengkayaan yang tuan-tuan boleh cuba search sendiri, cari, belajar sikit-sikit. Nanti boleh lah talaki dengarkan. Dia ada rajah dia tu. Dan memang ada dijual juga CD dengan buku apa semua tu. Mesir punya keluaran ada satu, yang Dr. Aiman tu ada satu. Wallahu ta'ala a'lam. Kesimpulannya tadi ialah Nabi baca jangan suara yang sedap. Untuk yang tu kan hadis tadi. Jadi insya-Allah juga tuan-tuan, mudah-mudahan kita baca bagi sedap. Wallahu a'lam. Buka pada soalan, silakan. Ya. Amalan kirim salam ni dah satu syariah. Kalau ada cara dalil dia mana? Kirim salam pada orang. Ada. Pasal juga turun Jibril turun bagi tahu kat Nabi untuk sampaikan salam kepada Abu Bakar, pada Aisyah. Yukraikas salam. Jadi itu juga boleh termasuk dalam ada petunjuk lah. Cuma yang tak ada jenis ni, kirim salam maut. Jadi tak bayar hutang, kirim salam maut ke dia. Itu tak ada. Salam pasal salam maut pasal apa? Salam sejahtera kan. Kirim salam ke Munting. Apa sama salam ke Munting pula? Kirim salam satu Malaysia. Tak ada, kirim salam lah. Dan bila kita kirim salam, dia tak payah dengan lafaz Assalamualaikum, tak payah. Kirim salam tu sendiri dah include dalam tu. Orang yang terima Waalaikumsalam. Dia boleh jawab Waalaikumsalam ataupun Waalaikum. Waalaikumsalam panjang. Waalaikumsalam sekali, harung dua-dua dapat. Yang menyampaikan dan yang mengirim pun diberikan, dijawab dengan salam. Itu dia. Wallahu a'lam. Tadi baca surah yang panjang Ustaz, yang kita nak sambung surah yang sama rakaat kedua, macam mana kaedah? Menerangkan kedua, tak semestinya kita sambung surah yang sama. Kita boleh petik, kita boleh ambil potongan surah ni dan potongan surah yang ni. Tak mestinya habiskan satu surah dalam satu rakaat. Tak semestinya. Tapi kalau kita nak sambung boleh. Kalau sambung pun tak apa. Ambil ayat pendek lah. Macam kadang-kadang Al-Mulk 30 ayat kan, panjang. Kita ambil rakaat pertama 16, rakaat kedua 14. Boleh juga macam tu. Hujung akhir boleh juga. Macam kan kita hafal 10 awal, 10 akhir Al-Kahfi kan, pun boleh juga. Walaupun ada qaul daripada Ibn Abbas umpamanya yang dia lebih suka untuk lengkapkan satu surah berbanding potongan yang panjang. Itu ada juga perkataan tu. Itu dari sudut pendapat dia.
kerana surah yang lengkap ni lah kelengkapan dia. Tapi kalau kita baca 3 ayat, pasal dia kata walaupun 3 ayat lebih baik satu surah. Tapi kita kena kira tadi, makin banyak kita baca ayat dalam solat, lagi banyak ganjaran yang dijanjikan. Itu kelebihan di situ pula. Allah. Allah. Imam baca surah, kita bagi pendengar lebih kurang dibacakan. Ya. Kalau kita mengambil pandangan makmum pun patut membaca Al-Fatihah, bila kita Kalau kita nak ambil pandangan makmum juga kena baca, maknanya yang penting baca. Dalam hadis yang last kali, hadis yang jadi perbezaan antara baca dan tidak, ialah Nabi membenarkan makmum membaca sebelum. Al-Albani kita ada satu hadis lagi lepas tu yang menasahkan. Tapi bagi ulama yang berarti takat itu, mengatakan la taqra'u illa bi fatihatil kitab. Maknanya jangan baca apa dah yang lain. Kalau imam dah start baca, jangan baca apa lagi melainkan Fatihah. Maknanya kalau imam dah baca surah pun, Fatihah boleh baca. Ada juga yang buat senggang tengah-tengah lepas amin, imam dia diam yang panjang untuk bagi peluang makmum baca Al-Fatihah dan dia sambung dengan surah. Yang tu sebenarnya tidak ada satu petunjuk yang jelas macam tu. Yang ada ialah Nabi berhenti seketika daripada waladhdallin. Nabi berhenti seketika, tarik nafas untuk amin, dan Nabi diam yang seketika untuk baca surah. Kadar itu disebutkan oleh ulama hadis bukan kadar membiarkan makmum baca Fatihah. Tak ada satu yang jelas tentang tu. Yang lebih makulnya, yang lebih wajar kita faham ialah sekadar tarik nafas untuk yang selesa untuk sambung surah. Jadi tak ada sebenarnya imam diam lama untuk baca, bagi makmum bagi can baca Fatihah. Yang itu tak ada sebenarnya. Itu cuma sekadangan daripada sebilangan ulama untuk dia sinkronisekan dua blok yang berbeza ni. Jadi kita baca masa imam tak baca. Tapi bila nak tunggu itu, bila pula ada makmum baca Fatihah lambat, imam nak tunggu yang tu, seksa tuan-tuan. Saya ingat zaman saya sekolah dulu, jadi imam tarawih di masjid di kampung, buat macam tu, pasal kita belajar macam tu dulu. Last sekali pengurusi masjid pisik, cepat sikit baca kata. Dia suruh lepas habis Fatihah sambung terus. Pasal ada makmum yang memang lambat, jadi kita pun dengar kan, sebagai yang dekat-dekat tu. Itu yang dekat-dekat, kalau yang jauh, jadi ruang nak bagi masa tempoh baca tu berapa lama. Dia kembali balik kepada asal. Makmum imam lepas habis baca Fatihah, amin, kadar yang selesa nafas dia sambunglah surah tu. Makmum kalau dia pegang kata nak baca, dia bacalah masa tu, tak apa. Jangan baca derah sama kuat dengan imam je. Hak tu asal yang Nabi larang tu. Pasal dia akan memang ganggu imam, memang ganggu. Baru baca tu kau dia baca Fatihah, masuk balik Fatihah pula nanti. Macam mana? ada juga pandangan yang tak membaca. Bagi imam membaca jahat, kita pun sebagai makmum kita tak payah baca. Tak payah baca. Tak payah baca, dengar sajalah. Bukan tak payah baca tu diam, khayal. Ayat Quran tu kata idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu. Fastami'u tu mana pay attention, dengar. Tu bukan je tak. Boleh. Maka kalau kita kami mendengar baca imam dan kita ikut sikit-sikit pun tak jadi salah. Jangan keluarkan suara je. Pasal keluar suara tu takut ganggu imam. Allahu a'lam. Ada lagi? Ya. Jelaskan ni. Apa tu? Ibn Utamiyah. Kata karamnya. Nawawi kata kan orang dikuburkan Tamiyah tu. Sudah beratus ulama aswaja mengkafirkan Ibn Taymiyah. Saya kumpulkan hanya sedikit aja. Sila baca blog saya. Siapa engkau baca blog ni?
Siapa yang menamakan beliau Syekhul Islam juga turut terkufur mengikut fatwa ulama kita. Kerana apa? Ibn Taymiyah adalah ulama golongan Karamiyah, iaitu Hindu umat ini, kata Imam Nawawi. Yang pertama sekali, yang Imam Nawawi tak kata ke Ibn Taymiyah. Tahu pasal apa Imam Nawawi tak kata Ibn Taymiyah? Masa Imam Nawawi wafat, meninggal dunia, Ibn Taymiyah bukan anak pun tak lagi, Tok Wan dia pun tak ada lagi. Nawawi dulu beragam ni. Yang Imam Nawawi kata ni kepada golongan Karamiyah. Dan itu dakwaan di mana persamaan Ibn Taymiyah dan Karamiyah tu, yang tu nak kena study lah. Tak ada pun. Kalau ada persamaan satu dua benda tu, banyak lagi orang lain pun ada persamaan tu. Yang keduanya dia kata siapa yang menamakan Ibn Taymiyah sebagai Syekhul Islam juga turut kufur. Itu langsung tak ada asas. Dia bukan mengkafirkan Ibn Taymiyah saja, bahkan mengkafirkan orang yang mengiktiraf Ibn Taymiyah sebagai Syekhul Islam. Termasuk yang nak dikafirkan oleh golong orang ini ialah Ibn Hajar Al-Asqalani yang menyebut Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Belum lagi ulama-ulama di bawah yang lain tu. Termasuklah juga Ibnu Kathir, anak murid Ibn Taymiyah. Muka depan tafsir Ibnu Kathir tu memang dia memuji Ibn Taymiyah. Ilmu tu diambil daripada Ibn Taymiyah. Kemudian dalam tu ada beberapa perkara dia berbeza. Biasalah tuan-tuan, mengaji dengan saya lama pun belakang semua tuan ikut. Banyak ustaz lain lagi belajar kan. Saya salah benda tu, tak ada apa. Bahkan salah seorang ulama daripada Bukhara, apa nama dia lupa dah, dia memang tulis satu kitab khas, Allahumma salli, apa nama dia lupa dah. Dia memang tulis kitab khas untuk menolak orang yang mendakwa siapa yang menamakan Ibn Taymiyah Syekhul Islam sebagai kafir. Kitab khas tu untuk tolak ni Muhammad lah, nama dia Muhammad. Nama dia Muhammad. Siapa yang kukuhkan Taymiyah? Yang bukan Ibn Taymiyah tu golongan Sufi dan Syiah. Sufi dan Syiah. Bahkan yang berselisih dengan Ibn Taymiyah di kalangan ulama-ulama mazhab pun tidak ada yang mengkafirkan Ibn Taymiyah. Gaduh daripada tu sampai Ibn Taymiyah kena masuk penjara apa semua. Tapi Ibn Taymiyah meninggal dunia, semua turun salat. Kata Ibn Kathir, hanya 4 orang yang menyorok tak salat. Betul-betul termusuh. Ibn Taymiyah tu jasadnya disolatkan beribu manusia. Tidak pernah dilihat dalam sejarah selepas daripada kematian Ahmad bin Hanbal di Baghdad, yang penuh satu Baghdad orang solat untuk Ahmad bin Hanbal. Demikianlah dia di Damsyik ketika itu, jasad Ibn Taymiyah disolatkan oleh ribuan manusia. Jenazahnya itu orang tak bergerak, hanya angkat, tolakkan tangan. Daripada dalam sel dalam penjara keluar tu ditolak dengan tangan macam tu je, penuh sepanjang jalan. Ibn Taymiyah rahimahullah. Dan kita pun bukan ikut fatwa Ibn Taymiyah semua. Apa tuan-tuan ikut? Tahu pun tidak apa Ibn Taymiyah ajar kan? Ya heran dia kata Ibn Taymiyah siapa? Dia kata kat Muhammad Abdul Wahab. Sekatilah kau nak kata, jawablah dapat Allah Ta'ala. Kita bukan ikut Muhammad Abdul Wahab tu. Banyak lagi ulama lain yang kita pegang. Banyak lagi juga yang Muhammad Abdul Wahab sebut kita tak pakai pun. Ke ada tuan-tuan yang memang hanya pegang idol seorang? Tak kan? Tak ada benda tu. Pasal kita, bila kita dah menyeru untuk tidak taksub dengan satu-satu pendapat, takkan kita nak pindahkan orang untuk taksub dengan hak ni pula? Sewil ke apa ke? Dan bila kita kata pandangan ini ialah pandangan, kita kata fatwa daripada Ibn Baz, bukanlah Ibn Baz tu keluar fatwa seorang-seorang dia je. Fatwa tu bukan datang daripada dia, dia menukilkan daripada juga yang lebih awal daripada tu. Al-Albani rahimahullah dalam penulis biografi dia, beberapa orang menyatakan, antaranya ialah siapa nama, Syekh Ibrahim Al-Ali, ada seorang lagi yang lain, Syaibani. Al-Albani walaupun dia ada pandangan dia yang rare, yang terpencil daripada orang, tapi dia tidak akan berkata satu-satu qaul, melainkan memang ada sebelum daripada itu di kalangan salaf yang sebut perkataan tu, walaupun seorang. Maknanya tak ada daripada dia. Jadi itulah bendanya. Kalau ada salah sana sini sebuah sedikit, biasalah, itulah manusia kan. Kita pun tak kata maksum. Yang maksum hanya Nabi, subhanallah, Nabi sallallahu alaihi wasallam
Dan pasal Nabi dapat wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Benar? Nanti saya cuba tengok, nak cari balik kat kampung kitab yang menolak dakwaan tu. Ad-Dimashqi, siapa nama dia Ad-Dimashqi tu? Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.